Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan fil Qur'anil Azim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sekira-kiranya bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan memperbaiki, Allah akan mengelokkan amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Yang saya hormati seluruh kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk terus istiqamah hadir ke masjid. Kemudian Allah kurniakan juga kepada kita terus istiqamah, bukan sahaja pada malam ini, malah pada malam-malam yang lain, untuk bersama-sama dalam majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu isyad. Sesungguhnya bila kita dapat berada di dalam satu majlis ilmu ini, seperti mana yang tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian maklum, tersangat banyak kelebihannya. Kelebihan bersilaturahim ada di sini. Kelebihan duduk dalam majlis ilmu ada kelebihannya dalam riwayat. Kelebihan kita susah payah datang ke masjid, tinggalkan kesibukan dunia kita sekejap. Semua tu ada ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke sini juga termasuk ganjaran kita menghubungkan hubungan persaudaraan, silaturahim dalam kalangan kita. Ada kelebihan di situ. Kemudian kita sampai ke masjid, kan, sementara menanti masuknya waktu isyak. Ada riwayat sebut, mafhum riwayat, apabila kita dapat mengekalkan wuduk kita antara
dua solat fardu itu di sana Allah menyebut, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi banyak kelebihan-kelebihan apabila kita dapat berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan semua kelebihan-kelebihan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Sebab itu beruntunglah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Allah SWT pilih. Di samping kita sendiri yang berusaha untuk hadir ke masjid, untuk duduk dalam majlis ilmu, kita sendiri berusaha untuk nak menjadikan kita tahu. Kalau sebelum ni mungkin kita tak tahu, dengan kita duduk dalam majlis ilmu menjadikan kita tahu. Kalau sebelum ni mungkin kita dah tahu, kita dah tahu, tapi mungkin kita belum beramal. Mudah-mudahan bila kita duduk terus majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita, bukan saja kerana tahu, maka kita mahu untuk beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Kadang-kadang kita belajar malam ni, tapi belum tentu kita dapat beramal pada malam ni. Mungkin apa yang kita amal pada malam ni yang kita dah belajar sebelum ini, yang para asatizah kita, guru-guru kita, nasihat kita yang sebelum ini, hari ini kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Baik, jadi mudah-mudahan semuanya itu menjadi asbab kepada kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ganjaran pahala yang banyak, ganjaran pahala yang baik, limpahkan rahmat, keberkatan dalam umur kita, keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya terlupa, saya nak buat pengumuman silah. Tadi Mi buat pengumuman malam ni, InsyaAllah minggu depan, minggu ni depan ke minggu ni hari Sabtu depan, hari Sabtu depan 18 bulan selepas asar saya jemput semualah tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, ke rumah bapak mertua saya untuk kita buat sikit majlis tahlil dan juga doa selamat, khususnya untuk arwah mak mertua saya lepas asar. InsyaAllah nanti insyaAllah akan ada ni lah, akan ada suat jemputan lain. Lama lagi takut lupa. Nama Pak Mertua. Okay, ada Tuan Haji Ismail bin Musnan, belakang apa? Belakang Al-Falah, sekolah mendengar Al-Falah tu. Sedap speaker dia ni, speaker baru ke sebab mic ni susah nak berhenti ni, azan pun susah nak berhenti kalau macam ni. Allah Akbar, betul lah, suara tu boleh pergi jauh kan. Baik, jadi saya ada speaker baru ni, speaker dengan mic baru dia gema lain. Dan saya ingat 18 bulan tu kita ada ceramah perdana kan, InsyaAllah kan Ustaz Kazim hari Sabtu malam Ahad. Jadi malam tu kira kuliah Ustaz Kazim lah, ceramah kuliah Ustaz Kazim. Confirm malam ni? InsyaAllah. Alhamdulillah, kita dapat bawa tahniah kepada jawatan kuasa masjid dan atas usaha dan inisiatif untuk membawa alim ulama kan, untuk datang ke qaryah kita. Kerana usaha tu bukan mudah ya, usaha nak dapat slot tu kan. Alhamdulillah. Baik. Kita akan sambung bacaan kitab kita, kitab Adab al-Mufrad susunan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kita masuk hadis yang ke bab ke-75. Bab fadli man ya'ulu yatiman min abawayh. Banyak riwayat-riwayat berkaitan dengan anak yatim ni. Bab pada menyatakan keutamaan sesiapa yang menanggung anak yatim, yakni yang kematian ayah dan ibu dia. Ayah dan ibu. Kita dah baca beberapa hadis pada minggu-minggu sebelum ini berkaitan dengan anak yatim. Ini kita sambung ni.
Hadis yang ke-133. Hadis ini hadis sahih. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Safwan qala haddatsani Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini aw kahadhihi min hadhihi syak Sufyan fil wusta wallati tali ibham atau kama qala kita berada dalam kataan atau kama qala kan atau kama qala. Ini salah satu adab lah bila kita baca sesuatu hadis, selepas kita baca matan hadis tu ataupun terjemahannya, kita bacalah atau kama qala, seperti mana yang disabdakan. Ini adab kita baca lah. Kalau macam kita selepas kita baca ayat Quran, kita baca Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Baca boleh, tak baca pun boleh. Tapi kalau kita baca, tanda kita orang cerdik, orang ilmu, kita kena tahu. Sama juga bila kita baca hadis, cuma kadang-kadang mungkin kita tahu, kita terlupa tu lain lah. Tapi kalau kita tak terlupa, kita teringat, elok kita baca. Kita cuba au kama qala. Ini diajar oleh para daripada Ummu Sa'id bin Murrah al-Fihri, daripada ayahnya yang Murrah al-Fihri ibn Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi, aku dan orang yang memelihara menanggung anak yatim berada di dalam syurga seumpama dua jari ini, atau bagaikan ini dari ini. Nabi buat macam ni Nabi kata apa? Aku dengan orang yang menjaga anak yatim. Sampai menjaga anak yatim, Nabi kata, Nabi buat tunjuk isyarat, aku dengan orang yang menjaga anak yatim ni seumpama dua jari ini di syurga kelak. Telah meragui Sufyan, dia kata mengenai jari tersebut, jari tengah dan juga jari telunjuk. Antara jari tengah, jari telunjuk lah. Ni isyarat. Apa maknanya? Maknanya rapat, dekat. Satu keistimewaan kepada orang yang buat baik kepada anak yatim. Di syurga kelak, kata Nabi, kita ni termasuk dalam, kita sebut istilahnya orang VVIP lah. VVIP yang boleh duduk dekat dengan Nabi, yang boleh hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kelebihan. Memang banyak bila kita buat amal soleh yang menyebabkan menjadi peluang kepada kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu yang Nabi sebut berdasarkan daripada riwayat ini, orang yang buat baik kepada anak yatim pada hari akhirat kelak, dia dengan Nabi sangat dekat, sangat rapat. Maka beruntunglah kita pada malam ni kalau kita termasuk dalam orang yang sedang menjaga anak-anak yatim. Menjaga anak yatim. Saya bawa sikit lah, kita baca ni kan, aku juga baca banyak yatim ni. Saya bawa satu daripada tulisan yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam Bayan Linnas yang ke-71 yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dalam tu banyaklah tulisan, cuma saya nak bawa sikit apa yang dikatakan yatim itu. Yatim. Dalam bahasa Arab terdapat istilah khusus yang menamakan anak yatim. Yang pertama, al-yatim itu sendiri. Dari sudut bahasa membawa maksud bersendiri ataupun tunggal. Itu yatim itu bersendiri ataupun tunggal. Telah berkata Ibnu As-Sikit, dia kata al-yatim pada manusia adalah mereka yang kehilangan bapa. Okey. Manakala pada binatang pula adalah kehilangan ibu. Ini ditulis oleh. Tidak dipanggil seseorang yang kehilangan ibu dengan al-yatim. Berkata Ibnu Al-Barri pula, al-yatim adalah bagi yang kematian ayah.
Ada beberapa pandangan lah, yang ni kata disambung dengan ilmu sikit ni. Dia kata yatim adalah bagi orang yang kematian ayah, al-aji bagi kematian ibu, nama lain. Maknanya dalam bab memberi nama yatim ni ulama ada beberapa pandangan lah. Cuma dalam masyarakat kita biasa yatim ini iaitu orang yang sama ada dia mati ayah ataupun mati ibu. Dalam kamus Dewan dia kata yatim membawa maksud anak yang kematian ibu atau bapa. Ini yang kita faham dalam bahasa kita, anak yang kematian ibu atau bapanya. Sekiranya seorang anak itu kematian ibu dan ayahnya, ia dinamakan sebagai, tambah lagi kita, yatim piatu. Kalau ayah dia mati seorang, baru anak yatim. Kalau ayah dan mak mati, yatim piatu. Ni yatim tak? Belum ni. Alhamdulillah. Macam saya, ayah tak ada, mak pun tak ada. Yatim piatu ke tak? Itu ada saya lah kan. Saya ni mak dah meninggal, ayah pun dah meninggal. Ayah sebenar. Adakah saya ni termasuklah anak yatim? Maksud ni? Mak ni kalau ikut definisi tadi, yang mati ayah, mati mak, dia anak yatim. Umur dah lebih, dah balik, betul. Dah tak dipanggil anak yatim, yatim piatu lagi. Tak. Bukan salah saya ni ya. Saya tak buat apa-apa pun. Tak buat ada garanti. Baik. Jadi benda saya ni dia dah bukan ni lah pasal umur dah balik. Kita baca. Bagus tulisan ni. Kita sama-sama baca. Mungkin kita baca. Baik, Islam melihat bahawa anak yatim itu adalah mereka yang kematian bapa dan belum mencapai umur baligh. Itu umur baligh. Lepas baligh dah tidak dikira sebagai anak yatim. Umur baligh ni pun ada beberapa pandangan lah. Okay. Mazhab ni kata 7, ada 15, ada 17, ada 18. Ada yang kata bila dah mimpi, itu umur baligh. Ini diriwayatkan sendiri oleh Nabi SAW yang mana Nabi telah bersabda, la yatimu ba'da ihlam. Tidak ada keyatiman setelah baligh. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Di sini dia sahih di Al-Albani. Baik, hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa yang dinamakan anak yatim itu ialah mereka yang kehilangan bapa dan belum mencapai umur baligh. Sekiranya telah mencapai umur baligh, maka penggunaan istilah yatim tidak digunakan kepada mereka. Namun begitu dia tadi, oleh itu seorang yang umurnya mencapai 20-an meskipun telah kematian kedua ibunya tidak dinamakan dengan yatim kerana telah sampai umur baligh. Umur 20 tu kira fitrahnya balik dah. Baik, saya nak baca juga sikit. Apa ujian-ujian yang terdapat pada anak yatim yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ini, Sahib Sabahah. Dia kata apabila antara faktor-faktor yang boleh menyelewengkan kanak-kanak adalah ujian kepada anak-anak yatim pada awal umurnya yang telah kematian bapanya. Bila dia mati bapa ni, anak-anak ni dia akan apa? Pertama dia kata tidak ada tangan yang lembut yang mengasuhnya. Ini ayat yang ditulis oleh Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tangan yang lembut yang mengasuh dia. Kan? Itu kalau kita baca, kita bayangkan kita ada anak, kita mati. Tangan kita yang duk pegang dia, duk ajak dia, duk bagi dia makan, duk asuh dia, duk usap kepala dia, kan? Bila kita meninggal, tangan tu dah tak ada satu. Tak ada orang jaga.
Kemudian tidak ada hati yang pengasih yang akan memeliharanya. Mungkin tidak semua keadaan, tapi ada kemungkinan anak-anak yang telah meninggal, yang telah kematian bapanya, mereka ni tidak ada orang yang nak jaga. Okey, ada. Apa tanda? Tandanya kita tengok ramai anak-anak yatim di rumah kebajikan, kan, yang jabatan kebajikan masyarakat, kan. Mungkin sebab apa? Sebab ada saudara mara yang mungkin tak mampu nak jaga, tak sanggup nak jaga. Jadi pihak kerajaan, pihak jabatan kebajikan masyarakat ambil jaga. Banyak sekolah-sekolah anak yatim, kan, tempat penjagaan anak-anak yatim. Dan yang lain tu dia kata tiada pertolongan yang penuh yang mampu menyekat kelaparannya. Maknanya kalau kita tak jaga, antara risiko yang boleh berlaku kepada anak yatim ni, dari segi bagi makan minum, bagi makan minum. Itu antara ujian terhadap anak-anak yatim. Sebab tu dia kata sekiranya hal ini tidak diberikan perhatian yang serius, ia akan membawa kepada masalah-masalah sosial dalam kalangan anak-anak yatim. Baik, siapa yang bertanggungjawab menguruskan harta anak yatim? Saya nak baca juga sikit. Okey, secara asalnya individu yang berhak untuk mengambil alih pengurusan harta anak-anak yatim adalah individu yang telah diwasiatkan oleh bapa kepada anak tersebut untuk menjaga harta mereka. Tulisan Dr. Zulkifli ni kata, siapa yang jaga nak urusan harta biar dia meninggal, mungkin dia ada harta, anak-anak yatim ni dia ada harta dia. Siapa yang nak mengurusnya? Pertama ialah orang yang bapa tu wasiat. Mungkin sebelum dia meninggal, dia kata kalau aku mati nanti, kan, dia pesanlah kepada adik dia ke, abang dia ke, saudara dia, kan, adik-beradik dia, kau tolong jagalah anak-anak aku. Aku ada harta gini-gini, kau tolong uruslah. Itu satu bentuk wasiat. Sama ada orang yang diwasiatkan tersebut dari kalangan kaum kerabatnya, seperti ibu, bapa saudara, datuk, nenek, keluarga. Sekiranya si ayah dia kata tidak membuat sebarang wasiat berkenaan, tak ada wasiat apa, dia pun tak jangka dia meninggal tinggal anak yatim, tak sempat nak buat wasiat, maka tanggungjawab, ni kita baca ni, maka tanggungjawab menguruskannya adalah terletak pada datuk bagi anak tersebut, iaitu ayah kepada si mati. Dia meninggal, dia masih ada ayah dia, anak yang kecil ni dia ada datuk dia lah, maka secara automatik tanggungjawab itu terletak kepada datuk sebelah ayah. Manakala jika datuknya tiada, hak pengurusan anak tersebut adalah pada ibunya. Maknanya bila mati, dia bagi datuk tanggungjawab datuk tu nak jaga tu, nak mengurus tu. Kalau datuk dah tak ada, maka baru pergi kepada mak dia. Mak dia, maknanya besar tanggungjawab datuk ni, kan? Ataupun dari kaum kerabatnya seperti saudara lelaki, bapa saudara. Tebal kan? Mana di sebelah lelaki. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau berkata, penguasaan ke atas anak-anak kecil, orang gila, golongan safih. Safih ni orang yang bodoh berat, orang yang lembab, orang yang tak boleh nak ni, kan, tak boleh nak menguruskan diri, terletak kepada keseluruhan kaum kerabat. Tak kira siapa, yang penting adik-beradik kaum kerabat tu kena ambil tanggungjawab untuk menjaga. Sebab tu bila meninggal, kalau kita tahu ada anak buah kita ni jadi anak yatim, kita jangan pandang yang lebih kurang, kena ambil rasa tanggungjawab tu, Okey, bahkan kata beliau lagi, tidak dibolehkan untuk diberikan kuasa menguruskan harta anak-anak yatim melainkan kepada seseorang yang kuat, mempunyai kepakaran terhadap apa yang telah dipertanggungjawab ke atasnya, amanah dalam menguruskannya,
dan menjadi suatu kewajipan sekiranya wali, yakni pengurus harta tersebut, tidak bersifat dengan ciri-ciri ini, ditukar kepada wali yang lebih layak. Maknanya nak ambil tanggungjawab, nak menguruskan harta ni pun kena tengok orang juga. Dia ada kekuatan, dia boleh mengurus, dia ada ilmu, dia ada kemampuan. Kalau dia tak ada, boleh ditukarkan kepada orang lain. Ini menurut kepada Al-Majmu' Al-Fatawa Ibn Taymiyah. Baik. Itu antara tanggungjawab. Cuma saya nak baca sikit. Hukum mengambil harta anak yatim. Yang ni kadang-kadang kita ni peringatlah kan. Hukum mengambil harta anak yatim. Ada ni, kalau kita tidak berhati-hati dalam mengurus ni, silap-silap bulan kita termakan, terambil, terguna. Kalau yang tu boleh tahan lagi. Kalau yang sengaja, dia sengaja. Dan apa hukum mengambil harta anak yatim? Ini juga saya ambil daripada Bayan Nas yang ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Islam secara konsisten melalui nas Al-Quran dan hadis An-Nabawi mewasiatkan agar berbuat kebaikan kepada anak yatim. Ini tidak dapat dinafikan, dan jika kita meneliti Al-Quran, perkataan anak yatim disebut sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. Di samping hadis-hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan berbuat baik kepada anak yatim. Meskipun di sana terdapat anjuran berbuat baik kepada anak yatim, di sana juga dia kata terdapat ancaman yang berat bagi mereka yang menganiayai anak yatim. Antara yang perlu dititikberatkan adalah hukum mengambil harta anak yatim secara batil. Sebab ini disebut dalam Quran Al-Karim surah An-Nisa ayat 10. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, diambil secara yang tidak sah lah, yang tidak dibenarkan secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang meluap-luap, yang menyala-nyala. Ini Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Bila Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, dia bukan perkara yang kecil lah. Kita tak boleh buat ambil ringan. Syekh Tantawi rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya bahawa memakan harta anak yatim secara zalim itu sama ada melalui pewarisan ataupun orang yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskannya lalu memakannya dengan cara yang batil. Maksudnya itu mana kita ambil secara waris, kita tipu dalam urusan harta pusaka. Kan sepatutnya dia dapatkan anak yatim tu, tapi kita ejar-ejar dapatkan kita. Kan? Dapatkan. Kalau kita tak sengaja, kalau itu lain cerita. Ini memang kita memang dah sengaja, memang dah rancang, memang dah plan daripada awal. Kan? Ataupun orang tu dia tidak terlibat dengan urusan harta, tak terlibat lah, tak dapat harta pusaka bagaimana itu. Tapi dia ni orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan, dan dia menyalahgunakan tanggungjawab dia tu, dia menggunakan ataupun dia memakan harta anak yatim secara batil ni. Ini yang disebut sebagai zalim. Zalim. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah zalim ini untuk menggambarkan kejelekan yang teramat kepada orang yang pemakan harta anak yatim, kerana anak yatim itu dizalimi dan mereka itu adalah golongan yang lemah, yang mana tidak ada kudrat dan upaya untuk membela diri mereka. Budak kecil dia pun tak tahu, dia pun ikut dah. Ayat di atas juga secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahawa harta anak yatim itu boleh diambil, namun bukanlah dengan cara yang batil, lagi zalim, yang mana yang akan dibincangkan selepas ini. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah juga telah turut menukilkan perkataan As-Suddi yang mengenai azab yang diterima oleh pemakan harta anak yatim secara batil, yang mana di hari akhirat kelak mereka yang memakan harta anak yatim secara batil ini akan dibangkitkan dan dibakar sehingga api keluar daripadanya, dari kedua telinganya.
dari hidung dan kedua matanya. Ini tafsir Ibnu Katsir sebut. Apabila lihat akan keadaan mereka seperti itu, maka ketahuilah bahawasanya mereka adalah golongan yang memakan harta anak yatim secara batil. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa memakan harta anak yatim tersebut adalah satu dosa besar yang menghancurkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, saya baca maksudnya sahaja, jauhilah 7 dosa besar. Bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Jawab baginda, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh manusia yang mana diharamkan oleh Allah kecuali mereka yang dibenarkan oleh syarak, memakan riba dan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim termasuk dalam 7 dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis yang sahih di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selain daripada lari daripada medan perang dan juga melemparkan tuduhan zina kepada wanita yang beriman. Baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita akan dibolehkan untuk menggunakan harta anak yatim. Maka diarahkan buat mereka yang kaya agar menahan daripada menggunakan harta tersebut. Maksudnya kita boleh ambil, cuma kita jaga anak yatim, kita ada duit, kita ada kemampuan. Kalau kita tak guna harta anak-anak tu, lebih baik. Lebih baik. Mari kita gunalah duit kita sendiri, kan? Ataupun mereka yang fakir, dia susah. Adik dia mati, lagi tinggal anak buah, so dia ambil jaga tanggungjawab dia. Dia pun tak senang mana, tak kaya mana, dia pun miskin juga. Maka dibolehkan untuk mereka untuk mengambil sedikit dari harta anak yatim sekadar yang ma'ruf. Disebutnya sekadar yang ma'ruf, ambil sedikit lah, boleh. Cuma di sini dia kata para ulama berbeza pandangan pada yang dimaksudkan dengan al-ma'ruf tu. Ma'ruf tu ada pandangan. Ma'ruf ni banyak mana Nabi. Sebagian mengatakan dengan meminjam dari harta tersebut dan kemudian memulangkannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Maknanya dia pinjam dulu. Ni nak jaga ni, nak belajar sekolah ni, kan? Pakai duit dia dulu. Kemudian nanti bila dia dah ada duit, dia pulang balik. Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani, Ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Mujahid dan lain-lain. Manakala telah berkata Nakhai, Al-Hasan dan juga Qatadah bahawa bagi mereka yang miskin, bagi orang miskin ni tidak perlu untuk memulangkan harta tersebut setelah meminjamnya selagi mana ianya diambil untuk perkara ma'ruf. Contoh kita ambil untuk bagi dia bagi pakaian dia, makan dia, kan, yuran sekolah ke dan sebagainya. Benda-benda yang baik kita guna tu untuk tujuan yang baik, maka bagi orang miskin dia tak perlu ganti balik. Tak perlu ganti balik. Saya biasa tengok ni, biasa baca balik, kan, pernah ada benda-benda yang memang ulama dia bincang. Seterusnya yang dimaksudkan dengan ma'ruf juga adalah perkara yang biasa yang dikenali oleh manusia. Macam sebut lah, bagi makan tu biasa, kan, pakaian dia pendidikan, kesihatan dia sakit demam, nak pergi hospital, nak pergi klinik, boleh guna, kan. Janganlah bermewah-mewahan dengan harta anak yatim dan berlebihan dalam menikmati harta mereka dalam bentuk makanan, minum. Makan boleh makan, tapi jangan sampai berlebihan. Dan tidaklah ditinggalkan untuk dirinya itu sekadar mencukupkan keperluan dan juga menutup aurat. Ini yang dimaksudkan dengan mengambil harta anak yatim dengan kadar yang ma'ruf. Jadi bila kita baca ni, mudah-mudahan, mana tahu mungkin kita yang sekarang ni sedang jaga anak-anak yatim ni, kan, anak buah kita yang dah yang kematian bapa dia, kita muhasabah, mana tahu takut kita terlebih. Okey. Mungkin nanti ada jemaah tanya saya lah, biasa orang punya betis sebut tanya, dia menjadi kewajipan kita menjaga anak yatim lah, maksudnya besar pahala dia.
Kadang-kadang sebelum suami dia meninggal, mungkin dia pesan dengan kawan-kawan, nanti janji dia cakap, nanti kalau saya tak ada lagi, tolong tengokkan anak saya. Ayah tak sedap pun cakap, tolong tengok bini saya sekali. Kan, tolong tengok bini saya sekali. Jadi dari segi kewajipan, macam Ustaz cakap, kalau dari segi pendapatan kita, dari segi kebajikan, anak-anak belajar, kalau kita ada kemampuan, yang bini ni macam mana juga? Takut saya beli salah nanti. Dia ada bab lain. Bab tu kita dah baca minggu lepas. Mi tak ada ni kan, minggu lepas tak ada kan? Mari lambat. Okey. Dah. Bagus lah. Kawan pesan macam tu lah. Kawan mati besok macam tu kan. Gila ni kalau aku tak ada kawan, boleh. Sebab tu balik kepada yang makruf. Kita tolong tu, tolonglah yang makruf, benda yang kebaikan. Kalau boleh pertolongan kita tu kan untuk anak tu biarlah. Kalau untuk mak dia, tolonglah yang baik lah. Maknanya dikenali baik. Kalau boleh pertolongan kita tu mendatangkan fitnah, tak kena dari segi syarak, maka tidak boleh lah masa tu. Pertolongan yang baik ni malah kalau dia susah, dia perlukan pertolongan kan. Dia ada hadis lepas ni Mi. Ada nanti. Tapi tak sempat baca. Kau bagi habis mana ni 4 minit. Tapi itulah syarikahnya memang macam tu. Boleh bantu, tak ada masalah. Kalau kita rasa nak tolong, kita ada kemampuan, nak tambah seorang lagi contoh kan. Biasa kalau tuan tanya saya masalah begini, saya cakap tak ada ustaz, bukan mantan sidang saya cakap. Boleh juga. Kalau benda tu baik boleh, tak ada masalah. Yang penting maksud makrufnya benda tu baik. Benda baik boleh. Baik kalau itu kalau berani Nabi kan. Allahualam. Jadi itu sikit berkaitan dengan nanti kita ulang kaji lah. Mana tahu kok ada yang kita terlepas pandang bahaya. Sebab Allah sebut dalam Quran tu kan, akan dimasukkan api neraka pula. Tak tahu, kalau saya sangat takut. Kalau kita sedar, kalau kita tak sedar, okey lagi, tak sengaja. Kerana ada pembagian-pembagian harta pusaka ni yang tak, kita dah bagi dah, pergi pejabat agama, dah bawa semua kan. Tiba-tiba ada berlaku juga. Tak apa, itu kesedaran kita. Yang kita bimbang ni memang kita rancang daripada awal. Kita plan untuk nak manipulate harta anak-anak buah kita. Ada benda yang besar. Banyak berlaku zaman sekarang. Anak-anak yatim pimpinan di bawah tu, contohlah, kalau lelaki tak ada, memang ada hak untuk harta lah kan, teruskan. Macam mana pula kalau anak dia perempuan tapi anak kan? Sama? Nak angkat. Bila kita nanti dia nak angkat, dia dah macam mana nak kita sendiri di bawah tanggungjawab kita. Itu dia buat nak angkat tu ni. Tapi sama tanggungjawab kita. Bila kita dah ambil, dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Baik, sikit lagi. Saya agak tertarik nak sambung yang hadis yang ke 134 ni. Pun cerita benda yang samalah, saya baca yang mafhum dia. Daripada Hasan Al-Basri bahawasanya seorang anak yatim pernah menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah mengajak kepada jamuan makan pada suatu hari. Ibnu Umar ajak bagi makanlah, lalu dia telah mencari anak-anak yatim. Dia carilah ajak untuk buat pergi jamuan rumah dia. Namun dia kata dia tak jumpa. Kemudian tak apalah, berkenui anak yatim telah datang setelah selesai majlis jamuan Ibnu Umar. Maka dia mengajaknya ke jamuan makan, namun makanan telah habis sebab pagi lambat. Lalu Ibnu Umar telah menjamu dengan sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum, yang bekas sawit, dan juga asal yang air madu. Lalu dia berkata, inilah untukmu, demi Allah engkau tidak rugi. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Umar radhiyallahu, demi Allah dia tidak rugi. Maknanya dia sikap Ibnu Umar, dia mengutamakan dalam nak buat kenduri-kenduri ni pun dia mengutamakan juga anak-anak yatim. Sebab tu dalam apa kita boleh dapat syarikat pengajaran daripada hadis ni, kalau kita buat majlis makan, kenduri kenara kan, kalau ada anak-anak yatim yang kita tahulah sekitar paling kita panggil, kena jemput. Jemput. Kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang.
dan nak menunjukkan bahawa kita ni menjaga kebajikan anak-anak yatim ini. Dan saya nak habiskan sikit lagi lah. Hadis yang 135 ni yang bermaksud daripada Sahal Ibn Sa'id radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda Nabi SAW telah bersabda, aku dan orang yang memelihara ataupun menanggung anak yatim berada di dalam syurga begini hebat. Dan baginda Nabi SAW bersabda dengan mengisyaratkan dua jarinya, yakni jari telunjuk dan juga jari tengah. Ini riwayat yang lain. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-136, saya baca maksudnya saja di bawah bab ni, daripada Abu Bakar Ibn Hafs bahawasanya Abdullah, yakni Abdullah bin Umar yang tadi itu, adalah dia tidak memakan akan makanan melainkan di tempat itu terdapat anak yatim. Dia mengutamakan anak yatim. Itu yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar, bagaimana kita meraihkan, menjaga kebajikan anak-anak yatim. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah lepas raya lah kot, kan? Lepas raya kuliah minggu 24 tu dah lah kot. Minggu depan Khamis lah kita akan sambung bab khairu baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Bab pada menyatakan rumah yang baik adalah rumah yang padanya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. InsyaAllah kita dah sambung nanti. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang semua datang daripada diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah, khususnya dalam bab kita menjaga kebajikan anak-anak yatim. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.